Sorry ya. Sorry ya. Apa juga dah. Apa juga. Excuse me ya.邊度係出去啊？Tanya. Để bố này影啊，bố影。Tanya undi bien. Tanya. Oh, terima kasih. Juga kesambutan ni. Foto-foto. Aman. Dạ đó là cá trơn. Ở đây các bạn thấy nhiều cả hả? Sorry. Hey hi. Lah. Excuse me. 希望这个机会有就是讲那个效果嘛。其实我们只是要在居民面前把这个表格交上去，基本上也让这些居民发泄他们的那个担忧。我觉得这个集会的一个目的对，澄清这个是。那么看他们有机会看到那意思跟我们站在一起，我们有机会发表。 Saya sokong, semua naik tiba. 像你们下一步会有啊？像你下一步决定有下一步的就是今天，因为接下来就是李炳彪要召见我们了嘛，就是要等那个李炳彪召见我。证会了。Boleh bos Evan oh. Boleh bos Evan. Anh trai bao nhiêu? Anh trai bao nhiêu anh chồng? Lên trên sekali. Hi to 大家，the IGP should let daily soon. You know what? It's a symbolic gesture, and I hope the Pu Annan takes heed and we will not and should not
short-term discount. Entire. Lain saya yang tahu lah. And if you need me, if it needs to be increased, we have to take into consideration the requests and commitments made by each of the 35,000. All over. It's a huge number. It's a huge number. True, but I think your message has gone through, right? Yes, I believe so. I think we also were very mindful of the threats issued, and I think we raised everything. They had the courage to come here today, and it's just a message. We're not here to cause trouble. I think we were disappointed that Anand's apology did not lead to a full-fledged revocation of the flawed decision. I think we appreciate the apology. Now, what next? Sorry, can you repeat it? No, I mean, talking about today, while we appreciate people's courage in coming today, even though it's not a big crowd, the point is we want it to be a symbolic gesture that will lead to an eventual result, which is for the minister to revoke the introduction of the hike, pending feedback from the residents, pending improvement in DBKL services, including possible takeover, managing sewage treatment, and enforcement. I do hope that you still guess. So your area, do you know how many petitions from it? 2 to 3, Barang naik, Najib turun. Barang naik, Najib turun. Jadi apa tunggu lagi? Tumbang! Lihat Hamas. Tumbang barisan! Tumbang barisan! Turun, turun! Turun barisan! Turun barisan! Turun rejim! Turun rejim! Rejim barisan! Rejim barisan! Yang ada sekarang ni bukan kerajaan, tetapi rejim berdiri di atas suara minoriti. Ini adalah rejim. Rejim. Rejim syaitan ni rajim. Betul, betul. Saya NGO. Saya NGO rakyat. Berjuang untuk rakyat. Berjuang untuk keadilan. Berjuang untuk kebenaran. Mana dia keadilan? Mana dia keadilan? Negara dah bankrupt. Bila dah bankrupt, terpaksa menagih simpati rakyat. Bukan terpaksa, memaksa. Dato' Bara, Dato' Banda turun sini. Alamak, Ellen ni. Mana Dato' Banda? Dato' Banda. Dato' Banda turun. Cepat-cepat. Turun, turun. Direct sini. Rajim kau tu rakyat saya. Dato' Banda turun. 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 Jangan tahu nak sama aja. Turun. Sekarang sini juga. Tengku adenan mana? Tengku adenan. Aku parking kereta kat tepi tarik. Dato' Banda turun. Sini turun. Turun nak buang. Turun nak buang air besar. Turun, turun. Tarik kereta. Mana dia keadilan? Yang miskin makin miskin. Yang kaya bertambah kaya. Yang bodoh bertambah bodoh. Dan Mokhtar dalam bernas dapat 1.5 bilion. Huyo! Boyo. Dia seorang saja 1.5 bilion. Boyo. Mana kekayaan? Mana keadilan? Petani miskin 200,000. Kongsi 174 juta. Apa yang dikatakan hidup layak? Dato' Banda mari sini. Berjumpa pemimpin pakatan. Turun! 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 Kenapa mesti naik cukai pintu? Mana kekayaan negara?
Tak tahu lah. Bukan lah ni dia satu pandai kapal lancau lah. Dia mengapa? Kacau. Tak ada, dia turunnya ke Batam lah. Siapa yang cakap banyak? Jangan naik. Kerja tak bikin, duit saja mau. Duit. Ringgit. Perompak. Along pun kalah sama you. Turun. Resign. Resign. Turun. Resign. Okey, kami berada di sini untuk menyampaikan. Boleh dengar? Kami di sini dengan semua ahli-ahli Parlimen wilayah persekutuan dan juga dari Pakatan Rakyat, kami telah menyampaikan pandangan kita tentang kenaikan cukai pintu yang mendadak kepada Datuk Badan sebentar tadi. Datuk Badan akan terima kotak-kotak yang kita telah isikan yang mengandungi borang-borang bantahan. Kita belum hitung lagi, nanti YB Teresa akan laporkan berapa ribu kita telah kutip. Tapi hari ini dengan sokongan rakyat, sekali lagi kita tunjukkan bahawa warga Kuala Lumpur tidak setuju dengan kenaikan cukai pintu. Terima kasih saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Saya cuma nak kata peningkatan kadar cukai taksiran untuk semua hartanah di Kuala Lumpur ini adalah tidak adil, tidak boleh diterima.
menyampaikan satu mesej sahaja. Memandangkan pihak DBKL sentiasanya tidak melakukan apa yang berpatutan, prestasinya memberi perkhidmatan kepada rakyat adalah kurang memuaskan dan kenaikan cukai taksirannya adalah sangat-sangat mengejutkan. Maka adalah satu harapan Pakatan Rakyat dan warga kota di Kuala Lumpur supaya pemerintahan yang kini ataupun pemerintahan selepas PRU14 iaitu Pakatan Rakyat akan memulihkan pemilihan kerajaan tempatan. Supaya seorang Datuk Bandar dan ahli-ahli majlis Dewan Bandar Raya, kesemua mereka adalah dipilih oleh rakyat. Hanya dengan cara itulah Datuk Bandar dan DBKL akan menghormati hasrat dan memahami penderitaan kami. Saya harap mesej ini dapat disampaikan ke semua pihak. Inilah harapan saya dan semua. Terima kasih. Okey, seterusnya, walaupun Ahli Parlimen Shah Alam bukan seorang wakil rakyat di Kuala Lumpur, tetapi dia pun datang sini memberikan sokongan rapat dia kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, Tajiahau, Manakam. Saya datang pagi ini untuk bersama nak tunjukkan solidariti. Malangnya di wilayah tak ada ahli parlimen daripada Parti Islam Malaysia, daripada PAS. Lalu yang hadir ahli parlimen daripada PKR dan daripada DAP, dan saya datang untuk menunjukkan bahawa PAS bersama dengan tindakan membantah kenaikan. Ya? Kita semua tahu bahawa tahun depan ini akan merupakan satu tahun yang amat sukar bagi kita, ya, rakyat Malaysia. Semua akan naik. Harga minyak akan naik, harga api elektrik akan naik, harga gula dah naik, subsidi akan ditarik, GST cukai akan ditambah dan bermacam-macam lagi, ya. Dalam keadaan itu, untuk pihak DBKL tambah lagi cukai taksiran dengan kadar yang seperti mana yang diwawarkan adalah satu perkara yang tidak boleh diterima. Kerajaan pusat dah ambil pendapatan yang banyak daripada rakyat. Sekiranya ada apa-apa kekurangan, kerajaan pusat patut tampunglah, bukan tambah lagi cukai atas rakyat, yang mana kehidupan kita sudah semakin hari semakin tertekan dan semakin tindas, ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak PAS menyatakan sokongan yang padu kepada bantahan untuk menuntut supaya tidak ada kenaikan cukai taksiran bagi pihak DBKL, ya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairan katsira, ke atas kehadiran tuan-tuan yang memberikan sokongan kepada usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahniah kepada semua yang hadir hari ini. Dengan berani kita menyatakan kita tolak kenaikan sebegini yang tidak sahaja memberi impak kesan. Dia bukan naik di kawasan orang yang ada unitnya mahal. Dia naik juga di kos-kos rendah di seluruh Kuala Lumpur. Ini tidak boleh kita terima kerana apa pun. Di manakah rakyat yang didahulukan? Yang didahulukan hanya kroni dan wang saku barisan nasional. Orang ini kita ada jaminan Datuk Bandar turun, Datuk Bandar tengok, Datuk Bandar terima kita punya bantahan. Seterusnya kita mahu setiap orang yang
tiba masanya rakyat harus diberikan perhatian dan bukannya terus dizalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Selamat pagi. Tadi suara tak cakap panjang, tapi saya hanya nak menegaskan bahawa bajet DBKL 2.2 bilion tahun ini dan Selangor hanya 1.6 bilion sahaja. Jadi DBKL lebih kaya berbanding dengan kerajaan negeri Selangor. Jadi sini kita manjangkan semua rumputan dan rintihan rakyat dan antara rakyat terhadap kemungkinan juga peningkatan cukai pintu kepada Datuk Bandar, dan kita akan terus berjuang dan bersama dengan saudara-saudari. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. 我们今天早上好，早上吧。Dan pagi tadi kepada kita berkumpul sini secara aman. Terima kasih atas kerjasama DBKL dan pihak polis, tidak ada apa-apa ganggu. Dan of course kita tak setuju, tak puas hati tentang ini kenaikan taksiran. Seperti saya ingat, lebih baik DBKL dan Barisan Nasional ikut contoh dari Selangor dan Penang. Semalam satu majlis Christmas di Citabau dekat arah Damansara, Tan Sri Menteri Besar Khalid Ibrahim sudah mengumumkan di tahun depan kadar air di Selangor dan KL tak naik. Ini menunjukkan sistem pentadbiran di KL dan lain tempat Barisan Nasional sudah tak baik, tak puas hati. Dan lagi satu permintaan, sebagai ahli parlimen, kita nak DBKL tunjuk dia punya akaun. Kita nak semak dia punya akaun. Ini peruntukan 2.2 bilion tiap-tiap tahun. Itu wang, itu kasih. Pergi mana? Bajet lebih besar berbanding dengan negeri Selangor. So, terima kasih. Kita bantai ini ke naikkan dan harap pada masa akan datang ada satu GST punya rally 20 hari bulan Disember Klub Sultan Sulaiman di Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berkumpul di sini sebagai menyatakan bantahan kita terhadap cadangan kenaikan cukai taksiran terhadap semua hartanah di Kuala Lumpur. Kalau tadi diberitahu bahawa tahun depan kita akan dihadapkan dengan berbagai kenaikan yang melampau yang membelakangkan kepentingan rakyat. Cuma saya ingin bangkitkan satu soalan. Bagaimana DBKL menguruskan keuangan yang diperuntukkan kepada mereka? Satu projek Dusun Bandar berdekatan dengan Istana Negara yang menanggung kerugian sebanyak 11.25 juta. Bagaimana duit rakyat diuruskan dengan begini cuai, dan untuk menampung pengurusan ini dikatakan caranya ialah dengan menaikkan cukai taksiran. Kita mahu mereka belanjakan uang mereka, keuangan mereka dengan berhemat, dengan sebaik mungkin. Kalau dah tak ada duit sangat, kita minta dibuang semua projek-projek mewah. Kalau tadi sedekah je, tidak boleh diabaikan. Kita bantah sama sekali kenaikan yang membebankan rakyat, tapi pada masa yang sama projek-projek mewah, rugi dan projek-projek yang membazir wang rakyat diteruskan dengan menggunakan wang hasil daripada cukai kita. Maka hari ini kita berkumpul, kita bantah cukai, bantah cukai.
谢大麦克林马来waalaikum. Raja, 早上好. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Imam, Menggunakan masa tak bawa selipar ke? Lepas ni semua dia tak perlu. Sampah ni perasua. Dia sudah turun dah tadi. Layak pandah. Puan-puan dan puan-puan. Tahun 2014 serut tahun yang cabar. Serut tahun ialah naik. Barang naik. Barisan nasional barang naik. Gula naik. Petro naik. Elektrik naik. Cukai pintu naik. Tol akan naik. Dan GST akan naik. Ini satu tahun yang kita hadapi, satu membebankan rakyat. Kita harus memandang sekerasnya untuk menjaga hak rakyat di Kuala Lumpur ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan pada pagi ini yang mengkompakan masa untuk bersama-sama kita Pakatan Rakyat. Bersama-sama kita berjuang untuk rakyat. Betul tak? Sekian, terima kasih. Kerani, mampus kerani. Oh, sorry. Oi. Okay. Those pensioners, the owners of house owners who will be staying for the last 20, 30 years, then we should give repay for them because they stay at the house. They don't rent out and leave for free. They stay at the house. So for this certain category of people, we should not. I think we should actually give some repay.
Gabungan Malaysia, I think they have 26 of it. Asylum is there. So I spoke to him. He said, let's work together. It's no more time. Forget about all this political. I have no time for all this. All rubbish. Okay? Let's take it on our hands and let's split the market. Make it a rakyat movement. And then you all have Let's to go coordinate. let's go lah. You know, enough of all this rubbish all this publicity and all that. You make a mockery of us, people come and then that's the end. Just finish lah, after this what? Nothing. So you call
berjaya menyerahkan semua surat bantahan kepada di pihak PKL. So kita menganggap tindakan kita berjaya dan kita akan bersurai di sini kerana kita telah berjaya untuk menunjukkan rakyat memang menentang membantah kenaikan harga itu. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Okey, kita pada hari ini telah berjaya dan kita bersurai di sini. Okey, terima kasih. Ini 2.2 bilion. Buat apa? They say 14 juta untuk putih sampah tiap bulan tak cukup. Okey, tak cukup. Kalau pihak Fraud tak perlu buat, lain orang buat lah. 14 million at least 1 year is how much? About 160 million. Just to collect the rubbish. And the one not collected condo, high-rise office, all not collected by Allah Fraud. And then it's still not enough. Okay, thank you. So you saw the perasaan. So we want to know, like yesterday MB Selangor at the Christmas function, dia mengumumkan the water rates for next year will not be increased. There's a contoh yang terbaik Pakatan. So 2.2 billion for whole of Selangor. How come not enough? Kalau berbanding dengan Selangor is only 1.8 billion. And then Tunku Anna himself say 14 juta a month for rubbish collection. I mean, lebih kurang 160 million to collect the rubbish of Kerala. But you see, like high-rise building, I don't know high-rise, commercial building, hotel semua kutip sendiri. How come not enough?
you've been paying it for the last 20 years the same rate. Yes. I mean, the people are comfortable with a reasonable increase, but definitely not with an increase of more than 100%. Now, are you concerned that prices will move up next year? Yes. Next year, what we can look forward to is an increase in electricity, and I don't know whether there'll be another increase in the petrol, and then by 2050 we'll be hit with the GST. So definitely the people are going to die. Also, I mean, what do you hope that he said that he's going to review it? They're going to increase it, but maybe the quantum. What is acceptable for you all? I mean, through experience, I can tell you frankly, never think a word of an MP, right? Especially for Barisan Nasional. Never think the word for everyone. But when they say one thing one day, another day you will do a different thing. What will be a quantum that is acceptable? Maybe the 10% increase, that the people can take it, they'll be comfortable with it. Excessive expenditure. Yes, expensive. I mean, the people can't be expected to bear with all this increase. I mean, if our salary increases, okay, we are fine with it, but then our income is not increasing. So where are we going to get the income from? Don't tell me, ask the people to go to the street to do crime, to rob. How are they going to survive? Okay. Have they thought of that or not? Yeah. Okay, I got you. So your property is in KL, Right. And you're also experiencing 100% jump, like you say, in your assessment rate. And you guys also calling for the Dato' Bandar to resign. I mean, the people definitely want it for him to resign, but then the person who takes over, what can we expect from the new person? Appointed post. I mean, what can we expect from the new mayor, new Dato' Bandar, if Barisan Nasional still rules the country, we'll still be eating the same shit. The system is wrong. Concerned that prices are just going up and up, and there will be continue to tax the people next year. Right? Yes, that is my concern. That is the people's concern. Alright, can I have your name? Michael, what's your surname? Anthony. Michael Anthony. Okay, you're one of the actual property owner in KL. Thank you very much. One of the important points also, just like an ask question. We don't have a representative. We don't have a representative state. The federal territory comprised of Kuala Lumpur, Putrajaya, and Labuan. We don't have elected. We have elected MPs. We don't have an MLA, member of legislative assembly. Nothing is there. So our voice is not being heard. So that means another thing is that there is no competency, there is no accountability, there is no transparency. The way the contracts are all awarded is awarded to cronies, you see. They don't tender the document. And my MP was actually telling that when they gave the budget, they don't have any detail of the budget, you see. So that's also a wrong point. If you ask me, in a good example, where in India, the capital, they have elected people to represent the FT. Here we don't have elected people, all appointed. You have a minister of FT. His constituency is only 7,000 from Putrajaya. And just raise like anything, what's going to happen to the people? So what do you think? What do you think to Dato' Bandar to make some action? No, the system failed. We don't have an accountable, transparent, competency system. We don't have our elected people. If you take, for example, in Selangor, we have our representative there. We have elected people there. In the FT, we have FT parliament representative. We don't have a representative for the federal territory. So it's a colonization by the ruling government. Dictatorship. So you're not satisfied with the cadangan of like? It's not bullshit. The system failure. I think they must be accountable. Now they're not respecting us. Very clear, they're not respecting us. If not, they would have taken us for competency, you know. Look at this gentleman. All this. The system. We have to go back to system, nothing else. A good example is in Delhi, in India. They have an election recently. So you have a chief minister for the federal territory. We need a chief minister for the federal territory. We don't need an appointed mayor. We need an elected. So there will be transparent. If not, the contract will be all given to all the cronies like Alam Flora. The service is so bad and very excessive. And definitely they are different. Our budget in FD is 2.2 million.
mereka tidak mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012 di bawah Seksyen 91, mereka mesti memberitahu notis pemberitahuan kepada pihak polis. So dengan adanya perhimpunan ini, ada label digunakan, ada spanduk dikeluarkan, kita akan siasat di bawah Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Dan ini akan boleh bawa hukuman kepada RM20,000 benda sekiranya penganjur yang melakukan kesalahan tersebut. Hasil proses lagi lah. Police will investigate but will not take action or will still take action if they are found. We will take action. We investigate first. Okay. But you think there will be more protests like this because prices are going up? People are very scared and worried about prices, you see. Kenapa? Dah lebih berapa sen? Sentanya, okay, perhimpunan ini adalah perhimpunan yang menyalahi undang-undang kerana tidak ada satu notis pemberitahuan seperti yang ada dipindaki oleh Akta Perhimpunan Aman 2012 Seksyen 9/1. So pihak polis akan menjalankan siasatan kerana kalau kita tengok di sini ada unsur-unsur yang mereka mencabuli Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Okey, terima kasih.